Jadi pada malam ini bertemu kita lagi dalam sesi Usrah Ilmuwan lah. Jadi saya ingin membuka majlis dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah syukur. Jadi pada hari ini belum terlambat untuk saya mengucapkan salam Maulidur Rasul tahun ke-14 44 Hijrah. Jadi pada malam ni kita bersama pembicara kita iaitu Prof Kamarul Azizi untuk dengan satu tajuk yang sains api dalam sekam. Kalau kita biasa dalam bahasa Melayu je kan, kita guna ni dalam karangan bahasa Melayu kan. So hari ni mungkin Prof akan membicarakan, mengupas tajuk ini. Kalau kita tengok dalam maksud dia adalah kejahatan dalam diam-diam, dahulu dan sekarang. Jadi mungkin bersempena tarikh kelahiran ini Prof nak mengupas daripada zaman Rasulullah dengan zaman sekarang ni kan, mungkin apa yang dikatakan kejahatan dalam diam-diam itu. Mungkin sebenarnya kita akan mendengar lah daripada Prof sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Prof Kamarul untuk membentangkan usrah pada malam ini. Silakan Prof. Terima kasih Sazwani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membincangkan satu topik yang saya rasa amat penting bagi kita, terutama kita sekarang ni berada di dalam bulan Rabiul Awal, iaitu Rabiul Awal, iaitu tarikh kelahiran Rasulullah SAW. So, tajuk kita ialah Science Fire in the Past, ataupun the past and the present. Sains api dalam sekam, dahulu dan sekarang. Jadi kalau kita tengok sekam ni, boleh kita tengok dalam banyak bentuk lah. Mungkin sebagai contoh seperti berikut, selalunya sekam padi ni dia memang buang lah dan tak diguna, dan selalunya kalau bagi siapa yang menanam padi, sekam ni selalunya kita bakar. Selain daripada itu, ianya juga berkait dengan buah-buah yang lain, sebagai contoh buah kurma ni. So dia pun ada timbunan dia, ataupun ni buah juga ada timbunan dia. Dan rempah-rempah pun ada timbunan dia. Saya pergi ke Turki, saya tengok dia bertimbun-timbun dia. Ni gambar dia. Bertimbun-timbun. Tetapi apa yang saya nak bincangkan ialah yang berkait dengan kebakaran yang berlaku di dalam sekam ni, di mana sekam padi pada dasarnya terdiri daripada SiO2, silicon dioksida. Dan kalaulah kita panaskan, kita akan dapat banyak perkara lah, kerana sekam padi itu adalah dari segi biologi, kita kata ada celluloid dia, ada hemicellulose dia, dan lignin dia, dan lain-lain lagi. Tetapi dalam fizik kita melihat dari segi kesan kebakaran tersebut, mana kita akan dapat nanti produk yang agak baik lah, iaitu silikon yang mahal harganya, dan juga silikon lah kebanyakan. Okey. Jadi untuk kita katakan ini sekarang ni maulud, kita mulalah dengan membaca selawat sikit lah. Ini selawat yang famous lah, nama dia selawat Badawi, Badawi, ataupun kadang-kadang dia sebut dengan selawat Anwar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa triyafiqil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar
wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Jadi selalunya ramailah sekarang ni kalau kita tengok, kalau kita pergi masjid-masjid ke ataupun surau-surau banyak membaca selawat Badui ni. Dan maknanya pun agak menarik lah kalau kita baca maknanya. Okey, jadi Nabi Muhammad ini adalah kita punya contoh tauladan yang kita nak ikut. Jadi apa yang kita lihat, ini adalah Rabiul Awal, maka dianggapkan ini adalah bulan tarikh kelahiran Rasulullah. Jadi Rasulullah ni dia mempunyai ciri-ciri karakter dia yang amat baik lah. Dan disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, karakter Rasulullah ni adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ni ini adalah asas kepada petunjuk untuk kehidupan kita. Dan contohnya kita lihat pada Rasulullah itu sendiri bagaimana dia approach seseorang itu dalam mission dia. Jadi kita akan menggunakan approach yang Rasulullah gunakan tersebut kerana sekarang ni kita dalam satu dunia yang agak kasar sedikit berbanding dengan, walaupun pada zaman Rasulullah pun kasar juga tetapi bagaimana seorang yang berjiwa besar seperti Rasulullah bertindak terhadap orang-orang ini. Dan di sini kita dapati bahawa Rasulullah dia challenge the people, dia menggunakan intelek dia dan dia menunjukkan bahawa you don't need to be hard to people. Dan kalau kita lihat pun Al-Quran itu sendiri, kalau siapa yang mengkaji Al-Quran, dia dapati ayat di tengah-tengah Al-Quran itu, dalam Al-Quran kita mula dengan Al-Fatihah dan kita akhir dengan Qul a'udzu binnas. Tapi kalau siapa yang rajin mengkaji ayat-ayat Quran, dia kata ayat Quran yang tengah sekali ialah waliyatalattaf. Waliyatalattaf ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu kita, ia bermaksud hendaklah kita berlembut, iaitu menunjukkan bahawa kita tak perlu berkeras ataupun menjerit-jerit dan lain lagi. So ni satu perkara yang agak unik. Quran tu sendiri mengajarkan seperti begitu. Dan kita dapati juga ayat-ayat Quran semua bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah di mana kita dapati dia tak ada perkataan itu. Tapi nampak tak? Kita dapati bahawa kesemua ayat-ayat Quran bila di permulaan surah tersebut dia menyuruh kita supaya mengikut Allah, ikut Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi ini satu perkara yang ramai kita dalam umat Islam tak menyedarinya secara sepenuhnya, kerana kita dapati kadang-kadang kita kasar, kita mengata orang dan lain lagi, dan kita meninggikan suara terutamanya semasa perbincangan dan semasa ceramah. Minta maaf. Saya nak cari kontrol saya, dah hilang. Minta maaf, kena minum air. Kena minum teh, Fah, minum teh. Terima kasih. Ada air apa yang ada je lah dulu. So, apa nama, ini Rasulullah ni dia bagi contoh kita yang baik lah. Jadi kita akan cuba menggunakan approach yang Rasulullah berikan ni supaya kita akan mendapat hopefully tarikan sebagaimana Rasulullah. Dalam surah Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi persoalannya sejauh mana kita memahami prinsip rahmah ni yang dibuat oleh Rasulullah. Terutama kita sekarang ni hidup dalam agama yang pelbagai di Malaysia. Persoalannya juga ialah mengapa kita saja yang menyambut kelahiran Rasulullah. Wahal umat lain tidak. Agama lain tidak, bangsa lain tidak dalam negara kita. Jadi kita nampak bahawa ayat ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun ini diturunkan oleh Allah, tetapi kita orang Islam tidak praktis dengan sepatutnya. Dan kita sepatutnya menggunakan maulid ini sebagai satu contoh yang mendidik kerohanian, terutama perhubungan etnik dan penganut agama di Malaysia. Dan Rasulullah telah beri contoh. Yes. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi turunan yang baik untuk kita harapkan. Mengikut bakal hal, mengapa dia pilih Rasulullah itu kerana dia unik kerana dia lah satu-satunya pemimpin yang berjaya dari sudut agama dan juga dari sudut sekular. Jadi dia boleh buat dua sekali. Jadi kerana itu ini bakal hal dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma telah kita dapati dengan even kita ada mempunyai seorang Nabi yang baik tetapi kita dapati ada juga usaha-usaha untuk memadamkan cahaya Allah. Dalam surah As-Saff ayat 8 Allah berfirman yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dia nak madamkan yuridu liyutfi'u nurullah, memadamkan cahaya Allah dengan mulut ucapan mereka. Tapi Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Nampak tu tunjuk duit RM50 lah. It's important for us to exercise one of apa orang kata din ni lah. Kita mesti bezakan orang yang mengikut perintah Allah dengan tidak dalam application Dr. Barak Itu kita kena disown, jauhkan diri kita daripada orang-orang yang menjadi musuh Allah dan musuh Islam. Yang ini kita kena jelas. Kadang-kadang kita lupa bahawa dalam kehidupan kita ni, terutama di Malaysia ni, kita tend to tak realize perkara ni. Saya semasa kat luar negeri, kita boleh bezakan ni orang kafir dulu orang kafir, jadi kita boleh beza. Tetapi bila kita di Malaysia ni, kita hanyut di dalam pengakuan Islam. Semua orang ngaku dia Islam, jadi kita tak tahu ada ke orang yang menentang kita ataupun tidak. Yang inilah yang jadi isu dia yang kita akan bincang pada malam ni. Iaitu memisahkan diri kita ataupun meletakkan diri kita tak sama dengan mereka ni penting. Dan ini perlu kita lakukan. Sebagaimana yang saya katakan tadilah. Semasa kat luar negeri agak mudah kita boleh nampak orang kafir tak kafir. Tetapi di Malaysia ni dia punya tu sama-sama sama-sama. Jadi saya akan tunjukkan apakah dia indikator yang menunjukkan mereka ni memang patut kita tak usah dekat dengan mereka dan tak perlu sokong mereka pun. So dan siapakah yang mempunca ini semua? Ini adalah syaitan Kerana selepas Allah mengatakan dia tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, maka syaitan menggunakan godaan dia dalam yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyaj'ala ma yulqis syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innal zalimina lafi shiqaqin ba'id. Jadi syaitan ni memang dia akan menggoda, terutama hati yang berpenyakit, maknanya hati yang ada sakit dan mereka tak
menjaga hati dia. Dan yang keras hatinya lagi bertambahlah, mereka akan tendensi untuk ikut syaitan tu lagi kuat lagi. Orang yang zalim dan yang bermusuhan pun macam tu juga. Jadi kita dapati bahawa apa yang kita dapati ialah apabila apa artinya kita menyambut maulud ya. Tapi kita dapati negara kita penuh dengan korupsi, penipuan, sama ada di politik ataupun adu domba, dan accountability tak ada, ketelusan tak ada ya. Jadi perkara ni semua duk berlaku. Tapi Rasulullah tu kalau kita tengok dari segi teladan yang dilakukan, ianya adalah terbaik. Dan kita punya satu contoh yang terbaik yang boleh kita ikut. Ya, mengapa kita nak ikut orang-orang yang tidak mengikut teladan Rasulullah? Ini persoalan-persoalan yang selalunya akan timbul pada kita sebagai umat Islam. Ya. Mengapa mesti kita mengikut bersama dengan mereka, iaitu menyokong Rasulullah dan lain-lain lagi, ya, perkara-perkara yang Allah telah kata itu sebenarnya salah, riba dan lain-lain lagi. Jadi kalau di luar negara kita dapati mereka ni semua dah kena tangkap, masuk dalam penjara, kena gantung dan macam-macam lagi. Tapi malah kita di Malaysia ni, perkara ni macam as if dia boleh lalu gitu saja. Ya. Dan inilah satu perkara yang saya rasa adalah satu bala ya kepada kita umat Islam di Malaysia. Jadi hijrah, ya, hijrah itu apabila Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah, ya, sifat nifak ni, ataupun munafikun ini mula timbul, ya. Kerana dia berlakunya kerana Islam tu kalaulah di Mekah dia susah, ya, kerana semua ada apa orang tahu usaha-usaha menyusahkan orang yang menganut agama Islam. Tetapi di Madinah dia tidak, dia mempunyai kebebasan yang sebebasnya. Dan inilah yang berlaku di Malaysia sekarang ni. Kita boleh bebas melakukan apa saja. Jadi apabila kita bebas untuk melakukan apa saja, maka akan timbulnya orang munafik. Jadi mengikut pandangan sejarah, ya, ianya bermula di Madinah, ya, sifat nifak ni ataupun munafikun ini. Dan dia dikutai oleh Abdullah bin Ubay, ya. Kita tahu siapa yang ketua dia. Dan punca dia agak simple dalam hal ini, ya, di mana dia sepi jadi ketua, tetapi apabila Rasulullah datang ke Madinah, maka orang semua melihat kelebihan Rasulullah itu sendiri, yang mempunyai perwatakan dan mempunyai sifat-sifat yang dihormati oleh semua orang. Maka orang meninggalkan dia, ya, Abdullah bin Ubay. Jadi itu menyebabkan dia marah, dan dia masuk menjadi orang Islam, tetapi tujuannya bukannya untuk menyokong umat Islam, tetapi tujuannya ialah untuk merosakkan umat Islam dari dalam. So, kita dapati bahawa perkara yang sama sekarang ni sedang berlaku di Malaysia. Jadi saya nak ajak kita sama-sama untuk menilai, ya, kawan-kawan kita dan sahabat-sahabat kita yang termasuk dalam kategori ni, ya, sama ada boleh atau tidak kita nasihat mereka ataupun kita terpaksa biarkan, ya, kerana dalam hal ini, ya, ada disebutkan bahawa orang munafikun ini juga adalah orang kafir, ya. Jadi bila disebutkan orang kafir dalam Al-Quran, berarti bahawa mereka tidak ada harapan lagi dah. Jadi hipokrit dengan Madinah ni, ya, kita dapati, ya, memang perbezaan antara Mekah dengan Madinah ni berlaku, ya. Di mana seorang Muslim kalau di Mekah dia mengalami macam-macam lah seksaan, persecution dan violence, ya, yang terkena pada dia. Jadi tak mudah untuk menjadi orang Islam, ya. Semuanya perlu dia lalui, ya, dengan kesusahan. Tetapi bila tiba di Madinah, mereka bebas, ya. Tak ada siapa yang berani untuk mengacau mereka, kerana pada dasarnya orang Islam adalah pemerintah, ya. Apabila orang Islam adalah pemerintah, maka orang-orang yang bukan Islam tak berani nak kacau. Tapi itulah, kalau kita tengok, kita di Malaysia sekarang kita yang memerintah, orang Islam yang memerintah. Tapi adakah ini berarti
Islam kita di Malaysia ni sekarang adalah dalam keadaan seperti di Madinah. Kalaulah ianya seperti di Madinah, maka saya rasa apa yang kita nak bincangkan ini agak relevan lah. Dan timbulnya satu kumpulan hipokrit, dipanggil hipokrit. Sebelum ni tak ada, tetapi apabila ada hipokrit ini yang menjadi banyak masalah kepada umat Islam. Mereka ni tujuannya ialah untuk merosakkan dan disruptif dan provokatif dalam behavior mereka. Maknanya cuba kalau boleh societal peace yang ada itu dirosakkan. Itu tujuan utama mereka. Dan contoh yang paling ketara, yang paling banyak diberikan ialah mengenai seorang pemimpin mereka, iaitu Abdullah bin Ubay bin Ibn Salul. Dia adalah ketua kepada Jadi munafikun, istilah itu adalah hipokrit kalau dalam bahasa Inggeris. Kalau singular dia munafik ataupun munafik. Jadi mereka ini adalah Muslim atau orang Islam yang tipu lah. Dan tujuannya dia nak menyuruh apa yang mereka ada dalam diri mereka, dan mereka aktif di dalam komuniti Islam. Jadi ini adalah satu yang nifak. Nifak ini memang disebut dalam Al-Quran. Ada lebih kurang 31 tempat disebutkan, sama ada nifak ke munafikun ke munafikat ke munafikin, nifakan dan lain-lain lagi. Dan mengikut Abdullah bin Amr radhiyallahu an mengatakan Rasulullah ada 4 sifat mereka ini, orang munafik ini. Yang pertama ialah apabila bercakap dia menipu, dan apabila dia berjanji dia pecahkan janji itu. Apabila mereka bergaduh, mereka tak mau agree kepada sesuatu perjanjian. Jadi untuk evaluate ourselves, mengapa kita sebut hadis ini, dan supaya kita boleh check diri kita, adakah kita termasuk orang macam ni. Apabila kita bercakap, maka kita cakap penuh dengan penipuan. Ataupun adakah kita ini apabila kita argue, maka kita akan marah dan disagree dengan semua fakta. Adakah kita ini boleh dipercayai, ataupun bila dipercayai kita tak nak laksanakan amanah tersebut, kita biarkan dia saja. Adakah kita ini yang suka memberikan promise, kita dah berjanji untuk buat sesuatu tetapi kita tak buat janji tersebut. Dan adakah kita malas dan tak mau solat untuk sebab-sebab yang tertentu. Jadi kalaulah dari segi munafik, dari segi bahasa ini, orang yang menyembunyikan perkara ataupun maksud sebenar. Itu yang maksudkan dengan munafik tersebut. Dari segi syarak, seorang yang tidak melahirkan kekufuran dengan cara menyembunyikan dalam hati, pada yang sama menzahirkan keimanan secara berpura-pura. Jadi itu dia munafik. Jadi munafik ada perkataan yang macam saya sebut tadi oleh bahasa Arab, dan satu terminologi yang diberi kepada orang ni, special untuk orang ni, dia beri nama ini. Dan mengikut Al-Quran surah An-Nisa ayat 145, sesungguhnya orang munafik itu akan ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah sekali dalam neraka. Jadi kedudukan mereka, kalau orang kafir atas sikit, dia bawah lagi. Ada bawah sekali. Okey, apa dia jenis-jenis munafik? Ada 2. Yang ini yang kita kena berjaga-jaga. Pertama ialah nifak itikad, iaitu keyakinan. Pelakunya menampakkan Islam sedang hatinya benci dan mengingkarinya. Mereka ini kita anggap telah keluar dari Islam, maknanya mereka ni kafir. Ini munafik kafir. Dan yang kedua ialah nifak amali, iaitu perbuatan, mengamalkan sebahagian daripada sifat munafik, tetapi hatinya masih ada keimanan. Jadi mereka ini tidak dinamakan keluar dari Islam, tetapi amalan mereka merupakan wasilah menuju kekufuran. Jadi kita berhati-hatilah, kalau boleh kita jangan masuk yang nifak al-itikad tu memang dah tak boleh dah apa-apa lah. Tapi nifak amali ni pun kita kena jaga-jaga. Jadi kalau kita tengok, dia adalah beberapa orang, bila lagi yang lain tu tak tahu cerita lah, ini orang politik.
Jadi hipokrasi ini sebagaimana saya telah sebutkan dalam Webster, dia kata an act or practice of feigning to be one yang bukan, or to feel what one does not feel, especially the false assumption of goodness. Jadi dia adalah pretender lah, dan dissimilar to virtue or piety. Jadi everyone memang ada tendensi ya untuk hipokrasi ini dalam satu masa atau tiada. Kerana ini adalah satu sifat jiwa sebenarnya. It's a psychological problem. Kecuali orang tu mempunyai moral code yang baik ya. Tetapi jaranglah kita sebagai manusia, kita tend to ada mempunyai sifat-sifat ni. Jadi apa yang perlu yang kita lakukan itu yang penting ya, iaitu kita cuba mengelakkan diri daripada meneruskan sifat-sifat tersebut. Jadi yang penting ni bukan kita nak judge sangat ya, tetapi lebih kepada untuk kita berhati-hati ya, dan bagaimana harus kita berhadapan dengan orang macam ni ya, kerana kita akan sentiasa bertemu dengan orang macam ni, dan apakah yang perlu kita lakukan ya bila kita berjumpa dengan orang seperti ini. So, hipokrasi ini, sebagai yang saya katakan tadi, ialah practice of claiming to have a moral standard of view to which one own behaviour, ya. And does not mean. Maknanya meet, dia tak ikut apa yang dia cakap. Kalau dia standard yang tinggi pun, dia tak ikut. So, it is a pretense of morality, ya. So, the inability to meet some predetermined moral code, ya. Kerana dia dah rasa tak boleh dia ikut, maka dia pretend macam dia ikut. Okay, so jadi we accuse one person of doing exactly what we are doing, but believe it is somehow different. Ya, kita anggap dia adalah baik, tapi yang sebenarnya dia tidak. Inilah dia tendensi hipokrasi tersebut. Mula akan ada. Mengikut pakar kajian psikologi, ya, ini adalah satu sistem pertahanan diri ya, yang ada ya, bagi seorang yang dewasa ya, kerana dia nak menunjukkan bahawa dia adalah terbaik. Jadi bila dia kata dia terbaik, maka dia rasa proud dengan itu. Tapi bila orang muda yang melakukan ini juga, jadi dia lebih kepada mengikut-ikut apa yang abang dia buat dan sebagainya. Jadi yang ini dia kena kawal diri dia ya, daripada awal lagi perkara ini. Apa yang menyebabkan hipokrasi ya, sebenarnya ialah kerana dia takut ya, dan low self-esteem ya, kerana dia punya self-esteem yang rendah. Dia sepatutnya realize ya, bahawa kalaulah dia tak ada sifat-sifat yang sepatutnya dia ada, maka dia just diam ya, dan jangan mengingatkan atau memberitahu orang lain perkara tersebut. Serta-merta jangan berlebih-lebihan dan memberitahu bahawa dia tidak seperti itu. So, it is a feel of good to be morally superior. Memanglah kita akan rasa ya, kita adalah terbaik lah bila kita adalah orang baik-baik. Tetapi kadang-kadang kita terlampau berlebih-lebihan sangat, yang menyebabkan kita tak sedar bahawa ada kelemahan yang mungkin ya akan menyebabkan orang lain berhati-hati dengan kita. Okay. So at the root ini ialah desire to be loved and accepted. Yang mengikut ahli psikologi ya, dia sebenarnya dia nak orang suka kat dia dan menerima dia. Tetapi dia tak sedar bahawa sifat hipokrasi dia tu akan menyebabkan orang lebih lari daripada dia. Jadi kita perlu lihat ya, dan perlu berhati-hati ya, kerana ini adalah memang sesuatu perkara yang berlaku dalam komuniti, dan ini perkara biasalah, terutama apabila kita dalam komuniti cosmopolitan ini ya, yang ingin compete di antara satu sama lain ya, dalam melakukan sesuatu perkara. So bagaimana kita nak menghentikan supaya hipokrit ni tak ada dalam diri kita ya? Jadi perkara yang pertama ialah kita kena check moral code kita, sama ada kita kontradik ataupun tidak. Jadi kalaulah moral code kita tinggi ya, dan kita pastikan ya bahawa kita amalkan moral code tersebut, maka kita tidak akan menjadi seorang hipokrit. Dan kita jangan cuba meniru-niru orang. Jangan meniru orang. Apa yang kita sanggup, kita sebut saja. Kita sanggup setakat itu saja.
Dan tak perlu lebih lagi ya, sebagai contoh ya, ada setengah itu dia menyatakan dia buat solat malam lah sampai 20 rakaat dan lain-lain. Even dia buat 1 rakaat pun dia tak larat. Itu dia sebut itu. Jadi itu adalah hipokrit. Dia contoh yang menunjukkan bahawa dia lebih daripada orang lain. Dan jangan juga kita letakkan kebolehan orang lain itu ke atas diri kita. Ya. Kadang-kadang orang tu dia telah menyediakan diri dia, hati dia dan lain-lain ya, supaya dia boleh melakukan perkara tersebut. Dan apa yang kita patut buat dia lah, cuba berdoa kepada Allah, kita boleh buat perkara yang sama ya. Jadi ini pun satu perkara ya. Janganlah kita juga pula nak tunjuk macam kita berlebihan ya. Itu sifat-sifat hipokrit. Jadi orang hipokrit ni sebenarnya lonely ya, sebenarnya. Dari segi psikologi, jadi anggapkan bahawa orang hipokrit ni atau hipokrasi ni adalah lonely ya. Kerana dia inginkan ya, orang lain untuk meletakkan kedudukan dia tu adalah baik. Sebuah hal yang sebenarnya kedudukan kita hanya ditentukan oleh Allah. Yang penting ialah kalau Allah anggap kita baik, maka kita akan baik lah. Kalau Allah anggap kita tak baik, kita tak baik. Kita tak pentingkan orang lain. Orang lain tak penting sebenarnya. Dan apakah perlu kita mendapat cop daripada orang lain bahawa kita ni adalah baik ataupun tidak baik. Jadi jangan takut untuk menunjukkan side kita. Kita terima secara yang sewajarnya. Kalau kita seorang yang pemarah, maka kita cuba belajar untuk tidak menjadi seorang yang pemarah. Kalaulah kita suka dengki orang jadi kita kawal diri kita supaya kita taklah selalu dengki sangatlah. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena jaga. Maknanya you need to take control ya. Kalau mengikut satu buku tu dia kata oleh Yasmin Mujahid, dia kata take control of your heart ya. Maknanya hati kita ialah kita punya, bukan orang lain punya. So kalau kita tak mengambil hati kita sebagai hak kita, maka orang lain akan ambil hati kita. Jadi rugi lah kita. Wahal hati itu berada dalam dada kita dan tempat di mana kita boleh bergerak ke depan ke belakang. Jadi ada tip lain ya. Ignore other people. Fokus pada diri kita sendiri saja. Jangan kita condemn orang lain secara cepat ya. Pinpoint, contact and alter the ways that you think atau believe. Kawal diri kita. Which is saya rasa amat penting, terutama bagi kita yang muda selalunya. Kita lupa nak bersembang dengan diri kita sendiri. Itulah saya dapati memang satu perkara yang banyak kita tak buat. Saya suggest elok bersembang dengan diri kita sendiri ya. Kerana itulah dia tafakur ya. Bila kita tafakur dan bersembang dengan diri kita, maka barulah kita boleh memahami diri kita. Dan dengan secara tak langsung kita akan melihat apa kekuatan dan kelemahan diri kita. Bila lagi nak buat SWOT ya, SWOT terhadap diri sendiri. Tak ramai orang yang boleh berani buat SWOT ya, SWOT strength, weakness, dan lain-lain begitu. Untuk diri dia sendiri ya, cuba dia buat dia sendiri, tengok macam mana. Dan dari situ nanti dia akan dapati bahawa dia akan improve diri dia dengan cepat ya, kerana bila kita kenal diri kita, maka lebih mudah untuk kita buat perubahan. Pay attention ya kepada cognitive dissonance ni dan reserve judgment until kita telah mempunyai pengalaman yang sama. Jadi stop making promise. Kalau kita tak boleh buat promise, jangan buat promise ya. Jangan kata besok kita juga. Tak payah. Kalau tak boleh, cakap tak boleh. Direct je. Say no and this no. Jangan takut untuk kata no. Dan elok kita bergembira dengan diri kita ya. Kerana siapa lagi nak bergembira kecuali diri kita sendiri ya. Orang lain nak kita harapkan tak boleh harap ya. Kita boleh harap diri kita sendiri saja. So, become more spiritual, berzikirlah selalu, ingatkan kepada Allah. Jadi dengan itu dia akan membantu kita dalam profesi ini. So, dalam Al-Quran disebutlah mengenai perkara ini, kerana rujukan kita adalah Al-Quran. Dan dalam Al-Quran disebut mengenai believer orang Islam dan siapa dia orang munafikun ini. Jadi, dalam Al-Quran itu diceritakan ciri-ciri keburukan mereka ini. Dan Allah dan Rasul memang tak sukalah kepada orang-orang munafikun ini yang pretending ini.
So kita berhati-hatilah supaya jangan kita masuk dalam golongan ini. Kalau tengok dalam Al-Quran mengenai ini ada lebih kurang dalam 12 surah dan 37 verses yang menceritakan mengenai orang munafik ini. So berhati-hatilah dalam hal ini. Sebagai contohnya, saya saja sebagai contoh, melakukan tipu daya kepada Allah dan perbuatannya macam orang lain tak tahu, Allah kata dia tahu. Dan orang munafik ni pun turun, kalau dia takut dia akan turun ayat untuk kagum mereka. Dan mereka juga bila hadir majlis pun dia mengeji saja lebih banyak. Dan bila dikatakan mereka mari berhakim kepada hukum-hukum Allah, mereka tak nak. Jadi inilah dia orang munafik yang disebut dalam Al-Quran. Dia banyak Dan ada lagi beberapa ayat yang disebut dalam surah Al-Munafikun ni. Allah membuat satu ayat, satu surah iaitu surah Al-Munafikun yang ceritanya very detail mengenai orang munafik ni. So tak payah itulah kita risau sangat kerana dia memang dicerita oleh Allah. Jadi kalaulah kita nak betul-betul senarai apa ada ciri orang munafik ni, ada 28 dia sebenarnya. Saya tengok daripada Al-Quran dan hadis. Dia dusta, dia kiamat, dia gaduh dalam pertikaian, dia ingkar janji, malas beribadat, ria, mempercepatkan solat, memainkan Al-Quran, bersumpah palsu, ingat infak, tidak mengira nasib sama Muslim, besar kesalahan orang, mengingkari takdir, mencari kehormatan orang soleh, selalu meninggalkan solat berjemaah, membuat kerosakan di muka bumi, tidak sesuai antara zahir dengan batin, takut tak ada kejadian apa saja, mengelak daripada alasan yang bohong, menyuruh kemungkaran, akhir lupa kepada Allah, mendustakan janji Allah, lebih memperhatikan zahir, mengabaikan batin, sombong dalam perbicaraan, tidak memahami masalah agama. Berumur dalam dosa dan senang melihat orang susah. Bagaimana Rasulullah react kepada orang munafik? Ini very interesting. Ini cerita sama juga, iaitu Ibnu Salul. Di mana Ibnu Salul ni komen, dia tak baiklah terhadap Rasulullah. Tapi Rasulullah dia tak tahu je. Dan interesting dia, bila dia meninggal dunia, dia minta kepada Rasulullah supaya memberi baju Rasulullah. Maka Rasulullah bertulis dia memberi. Kerana itu adalah kelebihan Rasulullah. Dia rahmatan alamin, iaitu bukan saja pada orang Islam, tetapi juga orang bukan Islam pun dia menjadi rahmat. Jadi macam mana cara kita menghadapi orang mukmin ni? Kita nasihati dengan lembut. Kerana Allah berkata bahawa dalam surah Al-A'raf 199, jadilah engkau pemaaf, Rasulullah mengajar yang ma'ruf, serta berpaling daripada orang-orang yang bodoh. Kita gunakan Al-Quran daripada bincang dengan mereka. Bincang sesuai dengan tingkat pengetahuan mereka. Apakah mereka level mereka, maka kita bincang accordingly. Kita tetap bersikap adil. Dan walaupun kita tahu dia orang munafik, maka kita tetap adil dalam pelaksanaan kerja kita. Kita hendaklah sabar. Kita menahan diri daripada mengajak mengikut kemunafikan mereka itu. Dan kecuali lah bila dah melampau sangat, maka kita kena berkeras dengan mereka. Jadi dalam strategi ni kita dapati ada 3. Pertama, kita kena jaga kita orang mukmin itu sendiri. Kita memperkokohkan loyalty iman kita, menolak orang munafik sebagai teman dekat dan sebagai pemimpin. Strategi yang kedua ialah kita berhadapan langsung dengan orang munafik ini. Sama ada sebagai jihad dan lain-lain lagi. Dan yang ketiga ialah kita kena combine dua-dua ni, internal dengan external ini. Bergantung kepada keadaan semasa tersebut. Dalam hal ini Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa, mengapa kamu berpecah menjadi 2 golongan dalam menghadapi orang munafik? Ini adalah munafik yang etika dia, maknanya mereka ni
Allah telah tetapkan mereka orang kafir. Jadi apabila Allah telah tetapkan mereka orang kafir, maka kita tak ada option melainkan kita memerangi mereka. Okay. Jadi ada antidote dia. Kita berdoa kepada Allah selalu supaya kita tak termasuk dalam golongan ini. Kita bercakap benda perkara yang benar saja, jangan cakap benda yang keborongan. Kita uphold the obligation of Islam, maknanya kita buat solat dan kita menjaga promise kita. Kalau jangan kita cakap saja nak buat tapi kita tak buat. Kita jaga amanah yang diberikan kepada kita. Jadi kita tak naklah menjadi orang hipokrit ini. Increase compassion, kesabaran, purify attention kita, ya. Semua kita buat hanya kerana Allah. Bertaubatlah kalau kita masih ada lagi perkara yang kita telah lakukan. Jadi kalau kita jaga ni 1 ke 9, maka insya-Allah kita akan terpelihara daripada menjadi orang munafik. Yang ini very interesting. Ya, sahabat pun takut kerana hipokrit ni. Sahabat-sahabat Rasulullah agak takut dengan perkara ini. Umar Ibn Khattab pernah berjumpa dengan Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu ketika setelah kematian Rasulullah SAW. Dia telah memberitahukan bahawa dia adalah hipokrit. Maka Allah Apostle iaitu Rasulullah entrusted him with the name of hypocrite during his lifetime, tapi dia tak beritahu siapa dia. Jadi Umar Khattab kalau tak nak tahu siapa dia orang yang hipokrit, tak pergi jumpa kan Hudzaifah. Okay. Having mixed feeling isn't hypocrisy. Ini pun lagi satu, iaitu Hanzalah pernah berjumpa dengan Rasulullah. Dia kata, saya berjumpa Abu Bakar dan how are you as Hanzalah? Hanzalah said, dia berkata dia adalah hipokrit. Maka glory be Allah, what are you saying? Dia kata. Jadi in the presence of Allah and he remind us of hellfire, surga dan neraka. Dan pada ketika itu dia kata dia seakan-akan nampak surga dan neraka tu. Tapi bila dia balik daripada tempat perbincangan Rasulullah dan berjumpa dengan isteri dia, dengan anak dan bisnes, dia rasa dia terlupa punya perkara ini. Jadi Abu Bakar pula kata, dia pun rasa macam tu juga. Dia pun mengalami perkara yang sama. Masa dengan Rasulullah, dia nampak macam syurga dan neraka. Tetapi bila dia dah tak ada bersama Rasulullah, maka bila ada dengan isteri dia dan anak-anak dia dan bisnes dia, dia lupa punya perkara ini. Maka Rasulullah SAW berkata, perkara ini adalah normal. Dia kata, kalaulah kita boleh ingat perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dia itu, maka even apa orang kata malaikat pun akan bersalam dengan kita. Jadi nak tunjukkan bahawa kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terlupa. Jadi itulah kita manusia tend to terlupa. Dan ini bukan hipokrit. Ini bukan hipokrit. So janganlah kita rasa bahawa mixed feeling kita ni ada jugalah hipokrit. Okay. So dalam Islam ni kita kena ingat, adakah dengan cara kita berlembut apa semua ni maka kita akan menang? Yes, kita akan menang. Kerana kemenangan ini Allah telah tetapkan dalam Al-Quran. Dia mengatakan bahawa kita akan mendapat sama ada dalam bentuk Al-Falah, Al-Faus, atau Al-Nas, atau Al-Fat. So bergantung pada mana yang bersesuaian dengan apa keperluan kita. Jadi kemenangan itu mesti ada, memang pada hakikatnya. Dan sebagaimana janji Allah dalam surah Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya kami tulis dalam Zabur setelah tulis dalam Az-Zikr di Lauh Mahfuz bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Maknanya memang orang Islam, orang soleh atau orang Islam akan apa orang kata akan menang akhirnya. So dalam Islam kemenangan adalah satu yang pasti. Dan kita perlu yakin, oleh setiap Muslim kita perlu yakin bahawa perkara ini akan berlaku. Terutama macam kita zaman sekarang ni, kita berada di tingkat yang paling rendah sekali. Semua orang dah kenal kita.
Tak kira lah sama ada di Malaysia ke atau luar negara. Tetapi kita mesti yakin bahawa kita akan menang nanti, insyaAllah. Dan kemenangan itu mestilah melalui pertolongan Allah. Dalam surah Al-Imran, Allah berfirman, "Yansurkumullahu fala ghaliba lakum, wa yahzulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih, wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak akan siapa dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkan kamu, tidak menolong, tak ada siapa yang boleh menolong kamu. Kerana itu adalah kepada Allah saja orang mukmin bertawakal. Ini surah Al-Imran ayat 120. Okey. Jadi berdasarkan pada ini, kita dapati bahawa memang kita akan mendapat pertolongan daripada Allah. Cuma adakah kita eligible untuk terima pertolongan tersebut? Yang ini yang selalu menjadi persoalan kita. Bukannya pertolongan itu tak ada. Pertolongan itu ada. Cuma adakah kita eligible for it atau tidak? So, ini pun disebut dalam surah Al-Muhammad ayat 7. Jadi ada kriteria yang spesifik, yang jelas. 4 kriteria itu ialah mendirikan solat, menunaikan zakat, memerintah kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Itu saja untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah. Pertama, mendirikan solat, menunaikan zakat, memerintah kepada yang makruf dan melarang dari mungkar. Kalau kita buat 4-4 ini, insya-Allah Allah akan bantu kita. So it's quite simple sebenarnya untuk melakukan. Tetapi bila kita fikir balik, nak buat yang makruf tu, menggalak yang makruf tu mungkin senang. Tapi nak melarang dari yang mungkar itu mungkin susah sikit lah. Kerana kita terpaksa mengalami berjumpa dengan orang-orang yang zalim. Orang yang zalim ni dia menggunakan kuasa sepenuhnya untuk diri dia sendiri dan kepentingan diri dia sendiri. Jadi yang ini kita berhadapan dengan satu perkara lain lah yang akan lebih dahsyat lagi dari segi itu. Okey. Jadi tapi kita kena ingatlah bahawa walau apa pun Allah akan membantu kita kalau kita membantu apa yang usaha-usaha yang Allah jalankan. Okey. Jadi syarat pertolongan Allah itu solat, zakat, amal ma'ruf dan nahi munkar. So itu dia. Dalam solat kita perlu luruskan saf kita. Bersama berjemaah. Dalam zakat kita melakukan sedekah dan wakaf. Amal ma'ruf menggalakkan perbuatan baik, keadilan, sopan santun, beretika. Nahi munkar mencegah kemungkaran, rasuah, tiris, tidak amanah dan zalim. Okey. Jadi kita perlu untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya, Rasulullah menyampaikan ilmu melalui akhlak dia yang takut dan sangat rapat hubungan dengan Allah. Jadi sifat ini, semua orang boleh nikmat daripada apa yang Rasulullah buat. Jadi dia seakan-akan satu mata air suci yang bersih, yang keluar dan melempah keluar, dan dia akan makan api dan memadam segala api yang ada dalam sekam. Okey. Dan memandangkan api itu sudah padam, walaupun sekam ternampak macam tak boleh guna, tapi boleh juga digunakan untuk makanan haiwan dan baja kepada tumbuh-tumbuhan. Jadi sekam pun masih berguna. Sifat air inilah yang kita capai dan jaga pada diri kita. Air yang jika di lautan akan disuling dengan pancaran matahari dan terus menyegarkan jiwa di pinggir pantai melalui proses kitaran air. Dan jika air itu di daratan, ia akan ditapis oleh mekanisme tanah liat yang halus dan ketat bagi membuktikan kesucian dan kebenarannya untuk mengubatkan dahaga. Air kalau di barat, maka air ini ibarat jiwa yang sanggup reda diuji, dididik dan dilatih lebih daripada ribuan kali bagi membuktikan keutuhannya. Berbanding seorang banding 1000 orang bagi tujuan memadamkan api yang sedang marak membakar simpanan padi di tanah air alam kita ini. So, saya ingat saya akhirkan dengan hadis ini. Sesiapa yang memiliki 3 sifat berikut akan merasakan kemanisan iman itu. Orang yang disukai oleh Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Siapa yang mencintai seorang dan dia mencintainya hanya untuk Allah.
Siapa yang benci untuk kembali menjadi tidak percaya setelah Allah mengeluarkan dia dari dalamnya, kerana dia benci untuk dilemparkan dalam neraka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kamarul atas pembentangan tentang filem sekam yang kita tengok balik. Kalau kita tengok, kita boleh nampak lah Prof banyak highlight mengenai hypocrisy ni kan. Kita nak relate kan pula dengan sebenarnya pasal orang munafik ni. Jadi adakah kita masih implement benda tu daripada zaman Rasulullah sampailah dunia sekarang hari ini, apa-apa ayat Al-Quran yang memang kita boleh apply lah sebenarnya. Okay, mungkin sebelum saya buka dulu soalan daripada para penonton. Soalan ke atau nak memberi pandangan, silakan. Najib Yusof ke? Hari ni insyaAllah tak ada kot. Dengar saja. Okay. Terima kasih. Mungkin saya tertariklah kot dengan Prof ada sebut tadi surah Muhammad ayat ke-7 kan, tentang bila kita bantu agama Allah ni, Allah akan bantu diri kita jugalah. Mungkin benda tu semua, benda ni lah yang macam kita sebagai seorang Muslim kat mana pun kena pegang. Lepas tu bila pada awal tadi Prof cakap kat Malaysia ni umat Islam je sambut Maulid Rasul kan, adakah rakyat bangsa lain yang kita kata ni tak meraihkan kelahiran satu tokoh atau kita kata satu insan yang sangat boleh dijadikan contoh tauladan yang baik lah, qudwah hasanah kan untuk umat Islam. Tapi bagaimana untuk kita mempamerkan figura besar ini kepada kepada sahabat-sahabat kita terutama Muslim kan, sebab kita nak apply dekat Malaysia yang multi pelbagai bangsa agama ni kan. Mungkin Prof boleh bagi sikit pandangan Prof lah berkenaan perkara tersebut. Boleh Prof, silakan. Okay, terima kasih Sazwani. Satu perkara yang saya dapati ini pun termasuk diri saya sendiri jugalah. Kita ni terlampau menumpu kepada berdakwah kepada orang Islam sendiri. Iaitu cuba menarik orang Islam supaya mereka lebih baik lagi. Tetapi yang sebenarnya dekat luar sana lagi besar lagi. Orang kata kalau kita tengok dalam dunia kita saja, dunia kita, world ni, orang Islam cuma ada 3 bilion je. Tetapi ada 6 bilion ni yang bukan Muslim. Jadi 6 bilion ini mereka tak tahu pun cerita mengenai Rasulullah SAW. Jadi ini kan pula di Malaysia. Di Malaysia ni kita dapati bahawa kalau kita bersembang dengan orang yang bukan Islam, kita juga tidak menceritakan mengenai kelebihan Islam itu sendiri. Apa yang kita dapati ialah kebanyakannya kita adalah terutama yang ahli politik mereka tidak mendengarkan perkara-perkara Islam yang baik. Cuma diceritakan bahawa potong tangan, potong itu saja. Tetapi tidak diceritakan apakah dia kelebihannya. Apakah yang sebenarnya semudah itu untuk potong tangan dan lain-lain lagi yang dinyatakan tersebut. Adakah itu permulaan segala-galanya? Ini pun tidak disebutkan. Jadi bila perkara-perkara seperti ini berlaku, saya pernah berada di luar negara. Bila saya bagi ceramah mengenai Islam, kelebihan Islam, terutama mengenai Rasulullah, selalunya yang menjadi masalah saya ialah bila tiba waktu soalan, ada satu soalan yang saya takut sekali. Dia kata, kami pergi katakan kat Egypt, pergi dekat Mesir, kat Mesir, kami pergi kat negara-negara yang mengaku negara Islam. Dia kata kotor je. Kemudian dia kata tempat tu takutlah apa semua. Tapi you kata you sebagai agama you adalah agama peace. Agama yang orang kata menggalakkan kebaikan di atas satu sama lain dan apa semua. Tetapi dia kata negara-negara yang Islam ni tidak. Jadi mereka kata
Macam mana kami nak ikut orang Islam kalaulah apa yang ada di negara Islam itu memang tak usah ikut pun. Dia kata kemajuan tak ada, apa tak ada, apa pun tak ada. Dia kata apa yang ada ialah you all bergaduh among yourself. Benda kecil-kecil aja you all kata tak setujulah itulah ini. Tapi benda yang besar-besarnya you all biarkan saja begitu. Jadi dengan itu musuh-musuh Islam maka menggunakan apa yang you all ada. Kerana kita tak boleh bersatu di atas apa orang kata apa yang Allah hendak, tapi kita lebih kepada berpecah-pecah. Jadi saya rasa di Malaysia ni selagi kita begitu maka orang bukan Islam ni kalau tengok di Malaysia ni hanya 40% ya. Jadi kalau 40% dengan 60 sepatutnya kita dalam masa yang singkat saja patut dah menjadikan mereka ni semua orang Islam. Kalau seorang pergi berjumpa dengan dua orang bukan Islam ni, memang jadi orang Islam. Tetapi perkara ni tak berlaku. Jadi saya bukan nak salahkan orang lain, saya pun sama tak nak salah agak. Cuma itulah mengetahui masalah itulah permulaannya. Tetapi hopefully kita akan boleh lakukan sesuatu lah pada masa depan. Wallahualam. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Apa ni mungkin saya boleh cerita juga pengalaman saya lah. Saya ada seorang kawan Chinese Christian lah. Dah lama kawan sejak belum kahwin lagi, dan selalu berhubung, dan dia tahu tentang Islam juga. Dia komen dia sama macam komen Prof dia kata patutnya orang Cina semua dah masuk Islam kat Malaysia ni. Tapi apa yang gambaran dia dapat ialah di peringkat nasional ni, dari segi politiknya lah, katakan masih ada diskriminasi atas dasar bangsa, dasar agama, baik daripada golongan agamawan sekali kan dalam politik ni. Jadi dia memang susah nak terima tu. Walaupun dia tahu Islam tu baik, Islam tu bagus, tapi itulah daya tarikan tak cukup untuk bawa dia tukar ucap kalimah syahadah. Itu jadi masalah kita lah. Patut kita, banyak usaha kita untuk dakwah di kalangan non-Muslim di Malaysia ni. Tetapi dari kalangan orang Islam pun jadi masalah juga. Contoh macam sekarang ni kan, ada satu hamba Allah katakan dicicit Rasulullah SAW dan dia diusung sana ke usung sini sebagai satu lambang yang boleh membawa orang ke syurga dengan mudah. Itulah sikap orang Islam sekarang ni, yang dia yang kurang ilmu ni, dia nak ada jalan pintas ke syurga dengan buat benda-benda macam tu. Jadi selagi kita tak tambahkan ilmu kita, yang penting apa yang dibawa, utama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ialah Quran. Quran tu banyak kita tak kita setakat baca banyakkan berlagu-lagu, tapi dari segi nak memahami perkataan-perkataan dan ayat Quran tu kurang lah. Itu jadi masalah kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita untuk tingkatkan ilmu dan juga sampaikan pada orang lain. Wallahu alam. Terima kasih Tuan Haji Yusof. Memang banyak kerja lagi lah. Orang kata awal ini belum berakhir lagi lah. Banyak lagi yang perlu dilaksanakan. Betul-betul. Saya pun macam terfikir. Saya dekat office 5-6 orang Chinese, saya seorang je Malay, Muslim. Nak cakap macam ni. Contoh tauladan apa yang untuk dipamerkan untuk menarik mereka kan. Tapi kita cubalah sebaik-baiknya dan pasangkan niatlah untuk pernah juga macam kesiannya diorang ni baik, educated, tapi sayang hidayah tu tak sampai kan. Itu in term of macam how we spread our agama ni dekat mereka lah. Yelah sebab benda tu semua yelah sebab saya pernah kenal juga pasal, yelah nak cakap pasal orang yang revert, orang yang kembali kepada Islam ni sebab asalnya dia tak tahu, melainkan kita dah sampaikan tapi mereka menolak ayat Prophet, so dah kira macam kita dah selesai lah tugas kita. Okay, so saya rasa kalau tiada soalan ataupun mungkin pandangan, saya jemput Prof lah untuk memberi penutup untuk tajuk kita pada malam ni. Silakan Prof. Okey, terima kasih Sazwani. Dalam kita menghadapi orang munafik ni, dan memang kita di Malaysia ni akan berjumpa dengan ramai munafik.
saya nak emphasize perkara ini ya, kerana satu perkara yang saya terkejut bila saya balik daripada luar negara dulu ialah di luar negara saya mudah untuk mengenal siapakah dia musuh-musuh Islam. Tapi bila saya balik dekat sini susah nak mengenal. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran, kita dapati Al-Quran tu bermula dengan menceritakan mengenai orang mukmin, kemudian dia cerita mengenai orang kafir hanya 2 ayat je. Tetapi ayat yang bercerita orang munafik ni ada dekat 6-8 ayat. Jadi menunjukkan bahawa orang munafik ni memang menyorok di belakang orang Islam. Dan dia tak nak cakap mengenai perkara ini. Dan untuk kita, tujuan kita untuk ke depan ya, kita perlu mengetahui mereka ni supaya kita jangan buang masa dengan mereka. Bagi saya, satu perkara yang membuang masa dengan mereka. Elok kita tumpukan kepada yang masih bersedia untuk menerima Islam sebagai satu agama yang bersesuaian ya. Dan ini penting ya dalam kehidupan kita. Jadi insya-Allah kalau boleh kita akan cuba menggerakkan dalam direction ini. So kita jumpa next time lah insya-Allah. Okay, baik Prof. Terima kasih banyak atas perkongsian Prof pada malam ini. Tajuk kita Sains Arti Sekam Dahulu dan Sekarang, yang kita boleh ambil ibrah lah daripada bagaimana Rasulullah memimpin dan sekarang pemimpin-pemimpin memimpin kita, atau mungkin pada masa hadapan yang muda beli ni akan memimpin kan, bagaimana kita implement lah perkara-perkara ini. Jadi saya rasa pada setakat ini sahaja pada malam ini. Terima kasih Prof atas perkongsian dan kita tutup najis dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillah. Terima kasih Prof.